ialah amalan sembahyang. Saudara, dia patut bersungkur, duduk sujud bersungkur sampai kiamat, sampai akhir hayat dia, memohon ampun kepada Allah, tidak juga diampun oleh Allah, kerana dia didatangkan ke dunia ini untuk sujud menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna insa illa liya'budun. Tidak kalau jin dan manusia melainkan untuk menyembah aku. Tapi sembahyang itu gambaran menyembah, dia tidak sembahyang. Dia tidak diiktiraf sebagai insan yang duduk di permukaan bumi ini. Dan Allah tak masukkan dalam kitab malaikat dan kitab malaikat kehadirannya di permukaan bumi ini. Bayang tuan-tuan. Tuan baca buku Hasan Ali Naduri. Dalam kasus yang sama, seorang orang-orang yang terlibat dalam satu gerakan namanya Abdul Ala Maududi, juga dalam ulasannya mengenai negara Islam, dia menyebutkan ciri-ciri itu termasuklah manusia Islam yang mesti mewajibkan dirinya untuk menyembah Allah. Salah satu daripada cara menyembah Allah ialah rukuk dan sujud, sembahyang, salat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita nak bawa. Tentang sujud tak nanti kita bersama-sama. Kita sebutkan apa dulu yang kita nak bawa, supaya anak kita yang pertama yang kita nak buat nanti, anak kita di sekolah rendah, sekolah menengah, sampai habis waktu pukul 1:30 tengah hari, diorang tidak balik dulu, tapi diorang sembahyang beramai-ramai, sembahyang zuhur berjemaah. Cikgu akan perhati sampai ambil wuduk. Cikgu akan tentukan dia sosok, kalau surau tu kecil sampai di luar di sana, buatkan kemah-kemah macam ini. Sembahyang zuhur 4 rakaat, habis sembahyang, doa, sebut nama mak, sebut nama ayah, sebut nama guru, sebut nama ketua murid, sebut nama guru besar, sebut guru kanan, sebut tentang ilmu, sebut tentang kita nak ilmu kita ini ada berkatnya, sebut tentang keberkatan. Masya Allah tuan-tuan, bayang anak-anak kecil tingkatan 1 angkat tangan zuhur dengan 3,000 lagi pelajar-pelajar. Kalau sekolah itu ada 3,000 penonton. Bayang tuan-tuan, malaikat turun daripada arasy Allah mencatatkan peristiwa berlaku setiap zuhur itu. Tapi tak buat. Saya yakin ada cikgu-cikgu kat sini. Angkat tangan cikgu sekolah mana yang buat. Setiap zuhur diwajibkan semua sekali. Mana ada cikgu. Sebab itu, inilah dia. Ini yang kecil yang kita kena buat. Tapi kenapa tak buat? Kenapa kita tak buat? Kemudian tuan-tuan, soal syariah hukum makan. Yang ketiga soal akhlak. Akhlak tuan-tuan tengoklah. Saya selalu menyebutkan akhlak. Tuan-tuan akhlak banyak-banyak lah. Akhlak dengan mak dan ayah. Saya nak tanya saudara yang hadir, sepanjang minggu yang lepas, hari ini hari Ahad. Daripada Ahad yang lalu sampai hari Ahad yang ini, berapa orang anak tuan-tuan yang 6 orang tu nak pergi sekolah ke, nak keluar rumah ke, nak tidur malam ke, menghadap muka ibunya, cium ibu, dakap ibu, ucap terima kasih. Ma, saya kepada basmalah. Saya basmalah. Thanks mami, thanks mama. Mana ada tuan-tuan? Tuan-tuan jawab sendirilah. When was the last time that you received a proper, a sincere thank you from your own children? Bila? Saya belajar di segi barat tuan-tuan. Macam juga Datuk Aidin, macam juga dengan Norman. Kami belajar di barat tuan-tuan. Thank you tuan lagi. Sekejap. Saya tengok tuan-tuan, ada kawan saya, nama dia James. Dia pun orang Kristian, orang gereja. Isteri nama Mary, juga orang gereja. Allah tuan-tuan, kejap-kejap. James, thank you very much, James. Oh, Mary, thank you, Mary. James, thank you, James. Betul, tuan. James, so kind of you, James. Thank you, James. Itu. Kita. Bila suami dapat thank you daripada isteri? Saya nak pulang pula balik. Bila isteri dapat thank you daripada suami? Bukan jawab, perempuan jawab sendiri lah bila. Ada orang dah kahwin 27 tahun, tak pernah dapat terima kasih daripada suami. Ada. Oh, ramai tetamu orang Melayu, ramai. Ada. Itulah saya terima kasih lah tu.
Dah bawa balik sawi. Terima kasih tu. Dah bawa balik telur dadar. Terima kasih tu. Bertelur-telur bawa. Mana boleh, it has to be spoken out. You know, it has to be verbalized. Okay. Habis. Sekarang ni tuan-tuan dan puan, apa nak buat? Saya banyak masa malam ni. Pasal satu edit sikit sangat, pendek ceramah dia. Saya selalu ambil pukul 10.45. Satu edit tadi habis pukul 10.20. Tadi dah Hasan Ali menjajah-jajah. Okey. Apa kita nak buat sekarang tuan? Satu solution. Satu edit nak bawa, saya nak bawa, Norman nak buat. Semalam kami bukit-bukit belimbing 2,500 orang sanggup nak bawa. 3 malam yang lalu kami berada di Bakri yang saya katakan 10,000 kursi tuan-tuan. 9,000 orang akan bawa bersama-sama dengan kami. Apa nak bawa? IMR. Apa IMR? I Islam. M Melayu. R institusi raja dan perlembagaan. Inilah ramuannya. Inilah ramuannya. Wahai penduduk Ampang. Wahai penduduk Ampang Indah. Wahai penduduk Bukit Indah. Inilah ramuannya. Yang ramuan ini kita katakan tuan-tuan, inilah aliran politik baru di Malaysia. Pada 21 hari bulan nanti akan lahir sebuah NGO besar yang namanya mungkin tidak, mungkin dia namanya begitu. Namanya mungkin Jati. Jati akan bawa message IMR. Nak hidup IMR, nak bangun IMR. Sebagai daripada doanya pun IMR, sebagai daripada zikirnya pun IMR. Asalkan sebutan IMR itu tidak bersalahan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita hingga nak menjadikan lebih kurang ada macam dogma itu. IMR, saya nak sana sebut I, tengah-tengahnya sebut M, dekat sana sebut R, IMR. Kita dalam satu aliran politik baru akan melakukan sesuatu yang terbaik kepada umat. Politik baru ini akan bersandar kepada 3 perkara. Pertama, saya seorang-seorang boleh nyari. Dia orang dekat sana dekat 300 orang. Politik itu bersandar kepada yang pertama. Nombor 2. Nombor 3. Dah bagus doang. Ini bagus ni. Bagus, saya tahu ni. Cukup bagus. Dia doang ni bagus menjigit aje lah. Islam Melayu, institusi raja dan perlembagaan. Kenapa mesti Islam? Jawapannya, inna dina indallahil Islam. Din di sisi Allah, cara hidup di sisi Allah, way of life di sisi Allah adalah Islam. PAS bawa Islam, UMNO bawa Islam, PKR kena bawa Islam. Kalau boleh DAP pun, sekarang dah ada orang Melayu dalam DAP. Kena bawa Islam. Kalau mereka bawa Islam, Hasan Ali akan menyokong mereka. Tetapi bawa Islam bukan hanya ditulis. Bawa Islam, tuan-tuan dan perempuan, bukan hanya dalam bentuk konten, bukan hanya dalam bentuk form, tapi bawa Islam dalam bentuk substance. Somehow we got to differentiate between form and substance. Itu kena ceramah lain. Saya datang nanti lagi tentang form dan substance untuk kita menghayati Islam ini. Boleh?
InsyaAllah. Saya boleh pergi masjid, tak ada masalah. Saya ahli Majlis Agama Islam Selangor. Saya boleh baca khutbah, tak ada masalah. Saya tak ada masalah. Boleh. Saya tidak pernah tinggal bagi khutbah. Setiap minggu, tuan-tuan. Setiap minggu. Tak pernah tinggal. InsyaAllah. Okey. Nombor 2, Melayu. Melayu itu Islam, Islam itu Melayu. Tafsiran Melayu ialah pertama beragama Islam. Kedua, apa dia? Kedua? Cakap Melayu. Apa sih? Naik buayan. Apa yang naik buayan? Pertama, Tahrif Melayu mengikut konstitusi perlembagaan yang pertama, dia mesti seorang. Nah. Nombor 2, mesti apa? Bertutur bahasa Melayu. Ketiga, mengamalkan budaya Melayu. Jadi teman-teman yang 2 orang yang datang dan ribuan lagi tu yang datang rumah saya dan menggugurkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka bukan lagi orang Melayu, bukan lagi. Mereka sudah gugurkan gugurnya kalimat La ilaha illallah, gugur status kewarganegaraan Melayunya. InsyaAllah. So itu yang terperjuangkan. Tapi ada orang dalam kelas tak mau cerita Melayu, tak ada. Al-Sabiyah. Cerita Melayu aja. Al-Sabiyah. Orang ni kena baca buku. Tuan, buku yang ditulis tentang Al-Sabiyah ini tebal buku je, tuan. Sangat tebal bukunya. Yang ditulis ahli falsafah. Yang ditulis oleh orang yang menulisnya menjadi rujukan seluruh pelosok dunia. Bukunya namanya Muqaddimah. Yang telah diterjemah kepada 37 bahasa dalam dunia. Ibn Khaldun. Yang ketiga, institusi raja dan perlembagaan. Pasal apa institusi raja? Tadi saya baca satu artikel. Ada gerakan nak menjadikan Malaysia ini sebagai republik. Tak nak lagi parlimen macam kita, tak nak lagi pilihan raya macam kita, tak nak lagi sistem demokrasi macam kita, nak republik. Saya baca. Ditulis oleh seorang profesor, bekas profesor. Di-emailkan kepada saya. Saya baca. Apa dia kata? Ada percubaan, ada langkah-langkah yang dikatakan agak konkret untuk menjadikan Malaysia ini republik. Kata kalau Pakatan Rakyat menang, mereka menguasai parlimen. Katakan mereka dapat 2/3 majoriti. Nak menukar sistem yang ada kepada republik, walaupun parlimen boleh luluskan, tapi yang itu mesti dapat endorsement daripada Majlis Raja-Raja Melayu. Mesti. Nak buang artikel 153 perlembagaan, hak istimewa orang Melayu dalam perlembagaan, mesti mendapat endorsement kelulusan daripada Majlis Raja-Raja Melayu. Bayangkan kalau tak ada mereka. Orang British yang buat ni, dia buat sistem read. Seorang dari read, dah baca ini semua. Tapi kita yang tak tahu. Saya tak tahu berapa ramai orang kota yang tahu. Orang Bukit Indah yang tahu. Taman Ampang Indah yang tahu. So, itu orang rompak oleh kerana kita tahu sistem ini. Bukan kita membabi buta nak menyokong individual raja. Bukan. Institusi raja. Institusi raja. Yang menjadi Islam, finally, payungnya institusi raja. Yang menjadi hak orang Melayu, payungnya institusi raja. Itulah perjuangan Hasan Ali bersama dengan teman-teman.
Tuan-tuan, dalam perjalanan semalam ke Bakri 2 hari yang lepas, Persatuan Bugis Malaysia yang keahliannya ada 350,000. Satu Malaysia. Saya tak tahu di Perlis pun ada orang Bugis rupanya. Yang ramainya di Sabah, yang ramainya di Johor, yang ramainya di Selangor. 320,000 orang ahli. Apa dia kata? Dr. Azhar sebagai ahli associate, sebagai ahli bersekutu, dia kata, saya nak masukkan semua Persatuan Bugis itu dengan 320 orang ahli, 320,000 ahlinya, menjadi ahli pertama dalam jati yang doktor nak tubuhkan pada 21 hari bulan. Allah tuan-tuan, boleh tak orang Ampang menjadi ahli jati? Boleh. Saya nak dengar betul. Boleh tak teman-teman di Ampang yang adil, yang tidak adil, bersedia untuk menjadi ahli jati? 21 hari bulan pelancarannya. Pelancarannya unfortunately by invitation di Shah Alam Convention Center pukul 2 petang pada 21 hari bulan. Salah saya hari Rabu, hari Selasa, hari Rabu lupa saya. Tuan-tuan, inilah dia pergerakan kita. Kita nak bawa satu perubahan dalam aliran politik baru. Kita harap tuan-tuan insya-Allah. Seluruh kita harap kita akan mendepani, kita akan mengemudikan, kita akan mengerajukan, dan kita harap tuan-tuan nak tahu tak? Saya mulanya merancangkan ini, saya ingat orang datang riak-riak aja. Betul tuan-tuan puan, normal dah pergi hampir semua tempat. Tak maaf saya sebut ni, saya sebut dengan kemaafan, walaupun di belakang layar besar, saya tengok teman-teman duduk di bawah dalam gelap. Dalam gelap saya nampak tuan-tuan. Dalam gelap saya nampak, dalam terang tak nampak tuan-tuan. Di belakang tu semua tu. Tuan-tuan, daripada kita dah buat roadshow di Selangor ni, ini yang kelima. Barangkali tuan-tuan insya-Allah banyak kerja lagi nak dibuat untuk menyaingi tempat-tempat lain. Section 17 Shah Alam hebat. Di Kota Raja hebat, tuan-tuan, jalan kebun. Semalam di Bukit Belimbing tuan-tuan, tuan-tuan nak percaya tak percaya, ada rakaman video yang kami buat. Di depan 100 motosikal, di belakang kami 100 motosikal tuan-tuan. 100 motosikal. Bukan saya nak minta Ampang ni 300 motosikal depan, 300 motosikal belakang. Tapi tuan-tuan, atas nama Islam, Melayu dan Raja, we have got to somehow to stand tall. Stand tall, tuan-tuan. Kita jangan rasa diri kita kecil di tanah air kita sendiri. Kita jangan rasa diri kita dipersembahkan di tanah air kita sendiri. Kita jangan rasakan kita tidak bermaruah di tanah air kita sendiri. Sudahlah, saya boleh menangis kalau nak cerita ini. Marilah kita sedari, kalau kita hidup sekarang setakat hidup saja, anak kita bukan saja setakat hidup, anak kita tak nampak jalan nak hidup, tuan-tuan puan. Cuba tuan tanyakan anak tuan-tuan ni, cuba tanyakan yang 27 tahun, anak yang sulung itu, apa masalah hidup? Tuan-tuan tanya, balik ini, kalau tuan tak percaya, tuan tanya, Man, bagi mak dalam satu bahagian, engkau jawab seorang mak ni, apa masalah hidup engkau, Man? Kau boleh jawab tuan-tuan. Kesian tuan-tuan anak-anak ni. Kesian tuan-tuan jiwanya tidak dibentuk. Kesian hati rohaninya tidak dibina. Kesian mental faculty-nya tidak dikembangkan. Kesian vision dan missionnya tidak disalurkan, dijalurkan. Allah tuan-tuan. Kita perlukan Datuk Aidil Ghazali. Kita memerlukan Datuk Tuan Haji Norman Tohar. Kita memerlukan ramai lagi bersama-sama dengan kita. InsyaAllah tuan-tuan. Sekarang ni daripada riak-riak, tadi saya berjumpa dengan seorang tuan-tuan, saya tak mau sebutkan jawatannya, tapi dia antara manusia yang paling influential, antara manusia yang paling influential di Malaysia ini. Apa dia kata?
Saya pun dia kata iPad itu macam riak di ripple dalam bahasa Inggeris. Ripple. Rupanya sekarang sudah jadi gelombang.